Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, I'm sure anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita nak ceritakan tentang beberapa jenis penyakit yang kadang-kadang timbul di waktu Ramadan yang kita kadang-kadang heran. Kenapa kata orang bulan Ramadan kalau kita berpuasa patutnya banyak penyakit. Saya juga banyak kali mengingatkan anda bahawa puasa itu antara terbaik. Tetapi ada juga jenis-jenis penyakit yang saya nak cerita hari ini yang anda harus berwaspada, sebab apabila kita berpuasa dia mungkin boleh menyala, dan selalunya antara penyebab kenapa penyakit ni boleh timbul balik. Boleh? Okey, kalau dah bersedia kita seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tekan share bagi mereka yang mungkin nak tahu kod dia tak perasan yang penyakit yang dinamakan gout. Pada hari ini saya nak cerita boleh antara penyakit yang boleh timbul waktu kita berpuasa, dan saya cerita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, apapun pastikan bagi mereka yang baru kena pada tahun ini gout, setengah orang dah kena belas tahun pun ada, tapi ada yang baru mula nak kena tahun ni, ataupun belum kena, atau ura-ura nak kena, rasa-rasa macam nak kena, pastikan anda kena berjumpa dengan doktor dahulu bahawa dia bukan septic arthritis. Ada satu lagi yang dinamakan arthritis, penyakit sendi yang disebabkan oleh infection. Dia boleh macam gout juga, tetapi yang tu lebih serius, boleh rosak terus tulang anda dan boleh bahaya sangat-sangat ya. Itu dia walaupun jarang berlaku, tapi namanya septic arthritis. Maksudnya ada kuman. Tapi bila gout ni dia bukan masalah kuman, dia masalah purine ataupun masalah uric acid yang tinggi dalam badan kita, disebabkan beberapa perkara, termasuklah yang paling penting ialah makanan ataupun minuman. Boleh ya? Baik. Jadi dengan itu, kalau bulan puasa, kenapa salah satu sebab utama gout boleh timbul atau menyala balik, disebabkan perkataan yang paling penting ialah air. Okey. So apabila uric acid ni tinggi dalam badan kita, dan sentiasa dari dulu lagi bermulanya kita kena gout, berapa kali dah, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali. Ada setengah orang tu yang paling sedih tu setiap minggu kena. Yang tu memang seksa betul. Saya ingatkan doktor sampai bagi ubat dah bercambah-cambah pun tak baik juga. Bila datangnya bulan puasa pula, dia tak cukup pula air, dia tak boleh keluar uric acid ni melalui air kencing, maka dia tertinggal di dalam badan kita, dan kristal-kristal tu akan menyalakan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan bab kata orang yang kena gout, dia selalunya attack satu-satu. Maksudnya satu joint, dia bantai satu joint tu dulu, dia tak kacau joint lain. Walaupun orang boleh kena 5-6 joint sekali, tetapi jarang-jarang macam tu. Kalau dia nak attack ibu jari, kalau dia nak attack pergelangan kaki. Faham? Kalau dia nak attack kanan. Sebab tu bila dia datang, kadang-kadang dia ingat balik tempat asalnya. Tempat dia mengopi lah maksudnya. Jadi tuan-tuan sekalian, anda boleh tahu kan bila dia nak datang tu rasa macam mana, bengkak dan macam mana, panas dia. Dan bila dia betul-betul menyala, memang angin lalu pun tak boleh. Jangan kata nak sentuh kan. Jadi tuan-tuan sekalian, nombor satu yang paling utama masa bulan puasa, kita ingatkan lagi sekali, ialah disebabkan dehidrasi. Maksudnya waktu kita berbuka puasa sampai sahur, kita tak cukup cover balik air yang waktu petang. Kalau you tengok dalam pukul 6 ni macam ni, kalau you pergi buang air kecil sekarang, memang pekat. Kalau pekat dan sikit pula tu, berarti memang kita tak cukup air daripada semalam lagi. So bayangkan dah dekat 12 jam air kekurangan dalam badan kita, memang dia jadi pekat. Kristal-kristal tu senang berkumpul. Jadi tuan-tuan sekalian, maklum saja gout ni bila dia dah datang, dia datang betul-betul, dia tak ada nak patah balik punya. Faham tak? Sebab tu selalunya orang bagi painkiller, non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID tu kan yang famous tu. Seperti apa, ataupun saya ambil Voltaren, ambil Sinflex, ambil apa lagi, kita ambil Akoxia, Celebrex. Nama-nama pun dahsyat-dahsyat. Tetapi makcik kampung mana pun, kalau kita dah kena gout, pakcik-pakcik pun betul tak, nama tu kita hafal. Kita pun boleh bunyi macam doktor juga nama ubat tu. Baik. Jadi nombor satu yang paling utama ialah air tak cukup.
So sebab tu selalu saya kata pastikan bila you buka puasa, nanti bila you sahur nanti, dan kalau you moreh pun, yang penting makanan tak mustahak, yang penting ialah air. So mau tak mau cuba cover balik berat badan you kali dengan 30. Sekurang-kurangnya kalau lelaki tu lebih kurang 2 liter lah. Kalau perempuan tu campur dengan buah-buahan semua tu, kalau dia campur dengan teh, kopi, kalau 1.8 1.7 mil 1.7 liter, 1,500 to 1,800 untuk perempuan. Untuk lelaki minimumnya 2 liter. Itu paling minimum seharian pula, sewaktu buka puasa sampai sahur. Faham? Okey. Tak apalah campur dengan air buah ataupun air minuman, kopi atau teh yang tak bergula tu dihitung juga. Baik. Nanti sebelum kita bersurai nanti, saya akan tunjuk satu bukan formula, satu cara untuk kita mengurangkan masalah gout di samping menikmati minuman yang cukup lazat. Boleh? Okey, nombor 1. Nombor 2, dengar. Nombor 2 ialah sebab kita banyak bulan puasa banyak makan benda yang manis. Betul tak betul? Kita selalu suka ambil benda yang manis. Maklum sajalah, kalau dekat kurma tu boleh lagi sebab dia manis buah-buahan. Tapi kalau tak salah saya, masa bulan inilah kita banyak sekali makan makanan-makanan yang tinggi dengan kemanisannya, dengan karbohidratnya, dengan gula yang tak nampak, tetapi you tahu you dah masukkan, dan satu family makan. Contoh kuih-kuih Melayu lah kan. Cuba you cerita kat saya sekejap. You tak nampak gula pasir, tapi dalam tu ada gula pasir. Saya ingat 80% daripada kuih muih kita macam tu, betul tak? Termasuklah takat nasi tu pun dibenarkan lagi kan, sebab dia masih lagi ada bahan-bahan yang berserat dan sebagainya. Tapi yang kita takut sekali ialah masa bulan puasa di bazar Ramadan ni, selalu saya kata makanan terlalu banyak yang akan mengakibatkan gula tinggi dalam badan kita. Kalaupun kita bukan diabetik, tetapi kaitannya dengan gout apa dia? Rupa-rupanya, dengar, anda sekalian tolong dengar elok Pak Cik nak cakap ni, iaitulah gula dan high fructose corn syrup. Bermaksud kalau ada bahan-bahan yang manis masuk dalam minuman pun, kalau bukan gula pasir pun, kalau you ambil cordial ke, you ambil daripada ni lah, beli kat supermarket ke, nak buat minuman, mesti ada high fructose corn syrup. Faham? Dan high fructose corn syrup ni, dia asalnya pada jagung ni, dijadikan pemanis ni adalah antara punca utama. Dalam gula pun punca utama. Karbohidrat yang refined daripada biskut, roti dan sebagainya, kalau ambil donat dan sebagainya tu, kuih muih dan sebagainya, kek semua tu, dia akan meningkatkan uric acid. Itu sebab saya cerita banyak sikit hari ni tentang gula, sebab kita tak anggap gula tu dengan uric acid ada kaitan. Bahkan banyak sangat orang yang kena gout adalah disebabkan oleh gula. Dalam gula punya proses tu, bila ada insulin resistant, dia mengganggu pembuangan uric acid. Kadang-kadang kreatinin pun meningkat. You all faham kan kreatinin? Bila orang yang kena ada uric acid tinggi dan buah pinggang dia dah mula rosak, dah masuk stage 2, stage 3, dia naik kreatinin tu. Doktor selalu risau bila tengok kreatinin tu meningkat. Dan saya lagi sekali menegaskan dekat sini bahawa gula ataupun benda yang manis lah menyebabkan uric acid susah nak keluar. Baik, lagi satu, kalau kita nak jaga gout pada bulan puasa ni, kita tolong kurangkan. Kalau anak pinak nak makan, no problem, sebab mungkin dia masih muda kot. Itu pun nak digalakkan supaya berhati-hati dengan organ food. Tahu organ food? Makanan daripada, contohnya pada inilah organ-organ dalaman, daripada ayam ke, daripada kambing ke, daripada lembu ke, seperti hati, limpa, paru-paru. Apa lagi yang saya sebenarnya suka tu, kalau dulu kecil-kecil bergaduh dengan akak saya sebabkan pedal ayam ni, tahu tak pedal ayam, kata engkau belum bersunat lagi, engkau tak boleh makan, orang tua-tua je boleh makan. Padahal dia orang yang suka tu kan, pedal ayam, hati ayam semua tu, dia orang kata nanti susah kalau nak bersunat. Padahal inilah makanan-makanan organ food yang akan membawa bahaya untuk kena balik gout. Dan gout juga terkenal dengan orang yang suka red meat.
masa bulan puasa ni kena hati-hati, jangan terlalu banyak makan daging-daging merah. Okey, termasuklah kambing, termasuklah apa lagi, lembu kan. Ayam-ayam pun zaman sekarang selalu saya kata dikurangkan langsung. Sebab kata orang untuk nak menghilangkan rasa kempunan sebab you berpuasa, okeylah 1-2 ketul. Saya tak kata diharamkan, tetapi untuk nak jaga supaya uric acid tu tak tinggi, hilangkan ataupun bukan hilangkan, tolak ke tepi, jangan bagi nampak. Sebab nafsu bila kita buka puasa tu kadang-kadang macam nak makan semua, termasuklah seafood. Dan seafood bukan sangat kepada ikan, tapi lebih kepada shell ataupun yang berkepah, ataupun yang ada cengkerang, yang ada macam kerang-kerang ni lah, kerang, siput, udang yang berkulit tu. Okey, termasuklah oyster ke, siaplah. Okey, seterusnya minuman yang bersoda, minuman yang ada jus-jus ni lah yang you beli daripada supermarket, selalunya di kedai-kedai yang ada warna pula lagi, dalam tu ada bahan yang meningkatkan uric acid. Dia ada blok supaya uric acid tu tak boleh keluar. Jadi dia tinggal dalam badan kita, senang kena gout. Orang kita tak, of course lah, tak ada kaitan dengan alkohol, tapi orang barat tu kalau dia minum alkohol memang lagi cepat dia naik. Okey. Siapa yang berpenyakit pula, dengar, yang ada diabetes, yang ada high blood, yang ada penyakit lain daripada gout, maksudnya you ada bukan satu penyakit, ada 2-3 lagi penyakit, termasuk obesity dan high kolesterol. Ada mereka yang penyakit kanser atau bekas pesakit kanser yang belum lagi clear lagi, seperti leukemia, limfoma, ataupun ada family history, riwayat banyak adik-beradik you senang kena gout. So tolong berhati-hati boleh tak. Dan mereka yang suka makan ubat aspirin ataupun ubat diuretik tu pelawas kencing, ataupun ada ambil ubat-ubat yang ni lah saya kata tadi, untuk gout tu berhati-hati juga. Okey, kali ni kalau tak perlu jangan makan ubat-ubat ni semua, maksudnya kurangkan makan ubat. Baik, itu adalah sebagai sebahagian besar kenapa orang banyak mendapat gout tu balik masa bulan puasa ni. Dan ingat, kalau dah sakit tu memang you tak boleh puasa. Sakit sangat you kena makan ubat, hilangkan bengkak, merah dan sebagainya, barulah boleh tahan. You nak tahan macam mana pun tak boleh, sebab dia terlalu amat sakit. Baik, jadi sebelum you sakit teruk ataupun tengah sakit sekarang, boleh tak saya bagi lebih kurang 11 cara sebab apa nak buat yang lebih mustahak. Nombor 1, dengar elok. Daripada hari ni, kalau you ada, tak payah buat 11-11 ni, selalunya pilih yang mana yang you rasa serasi dengan you. Maksudnya you akan rasa joint tu atau sendi tu akan ringan sikit daripada yang kan, kalau nak sakit tu dia dah mula nak bengkak, nak pedih semua tu, kalau dia belum menyala, ada chance you ambil apple cider vinegar. Nombor 1, banyak kali saya ceritakan, ambil lebih kurang 1 sudu apple cider vinegar untuk 1 gelas. Kalau gelas tu besar sikit, you boleh bubuh 2 sudu, tapi jangan banyak sangat apple cider vinegar, sebab nanti satu, dia acidic, nombor 2, takut gigi you rosak pula. Apple cider vinegar is very good. Secara formulanya 3 teaspoon, airnya 3 cup dan 3 kali sehari. Saya ulang, 3 teaspoon, 3 cawan air, masukkan dalam 3 cawan air tu, okey, dan dilarutkan, lepas tu minum 3 kali sehari. Buat 3 kali sehari lah macam tu. Tengok macam mana jadi. Sebab kita puasa, so 3 kali sehari. Janganlah tanya saya boleh makan pukul berapa. You buatlah buka puasa sekali, more sekali, dan sahur sekali. Faham? Okey, seterusnya apa lagi yang boleh kita bantu you? Selalu saya kata celery. Masa mana nak minum, selalu saya kata belah pagi, kita buatlah masa sahur, boleh tak? Dan celery ni pure, tidak ada campuran air, tidak ada campuran apa pun, dia cuma efektif, the best kalau you pegah dia sahaja. Yang ni dibenarkan buat jus. Tadi ingat, kalau you ambil fruit juice daripada supermarket, semua tu out, semua tu bergula. Sambung. Seterusnya fenugreek, halba. Kopi ni halba, cuka tin boleh, cuka kurma pun boleh. Akak yang tanya tu, jangan risau sangat, jangan asalkan bercuka je. Faham? Okey. Apa saya kata yang nombor 3 tu fenugreek, halba.
halva you tahu kan, orang perempuan tahulah, campur dengan kunyit, dengan black pepper sedikit. Saya ulang, kalau kunyit banyak mana nak letak sesedap rasa, tapi kunyit dengan black pepper selalu saya kata 1/5 sahaja black pepper tu, secubit saja. Kalau black pepper, kalau kunyit tu you letak 1 teaspoon, okey, dia cuma lebih kurang secubit sikit je supaya memicukan, melajukan proses absorption turmeric tu, curcumin untuk masuk dalam badan kita. Itu bagus untuk meredakan keadaan. Maklum sajalah turmeric kan, kunyit dan ginger, apa dia, halia, lebih kurang lah setengah saiz ibu jari saya ni ambil buat. Kalau yang dah dalam powder lagi senang. Fenugreek pun ambil sama banyak. Berarti lebih kurang satu sudu, you masuk dalam air panas, you buat macam teh lah. Kalau nak masukkan honey, nak masuk stevia, no problem. Okey, sambung. Terus berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kalau puasa ni, buka puasa dengan sahur. Okey, baking soda. Pernah dengar kan baking soda? Mana tak pernah pula. Baking soda tu you campur dengan lemon pun boleh, sedikit. Bila dia hilang berbuih dia tu kan, bila masuk baking soda tu campur air sedikit, biar hilang buih dulu, baru you bubur air banyak-banyak sikit. Lepas pada tu minum pun 2-3 kali sehari pun tak apa. Baking soda ni rasanya masing-masing sedap-sedap lah, dengan masam-masam sikit. Okey, seterusnya ini ambil formula ni, semua orang dah tahu, tapi kod-kod orang baru belum tahu. Apa saya kata, nanas, lobak Cina dengan buah keras. Yang ni terkenal lah, seluruh Indonesia dah, orang kata apa, boleh berjanji lah kalau you ambil ni memang boleh okey, orang Indonesia punya asal ni. Tapi Malaysia pun dah pandai ikut semua ni kan. Pineapple, iaitu nanas lagi sekali, lebih kurang 1 cawan, lobak Cina dan lebih kurang setengah. Lobak Cina jangan banyak sangat, nanti dia jadi, selalu saya kata apa, dia hancing nanti. Dia berbau tu, you tak tahan. Buah keras yang kecil keras tu 3 biji. Okey, you blend dia, bubuh air, buat macam smoothie yang cukup air lah, boleh minum. Okey, kalau pahit sangat ke apa-apa, kalau you rasa macam nak kena tutup hidung ke, telan je lah, boleh, asalkan baik. Okey, seterusnya air dengan garam. Saya dah tadi masalah dehydration awal-awal saya dah cerita, tapi saya tulis kat sini lagi sekali supaya untuk nak ingatkan anda sekalian. Apa saya cakap pun, kalau you tak ada apa pun kat rumah, air kosong, tak payah ais-ais semua, dengan calik garam tu. Garam tu tahu kan, setiap 500 ml lebih kurang 2 calik garam bukit. Okey, kopi boleh tak? Antara minuman terbaik untuk kudapan ni, untuk relax adalah kopi, dan green tea. Saya ulang, coffee or dan green tea yang tidak ada gula, of course. Seterusnya, formula ni anda mungkin dah lupa, iaitu lemon, timun, halia, sadri. Yang ni satu lagi cocktail yang ramai orang dah katanya cukup bagus hasilnya. Saya yang paling efektif untuk saya so far ialah lemon water, dengan yang paling bagus tu celery lah. Okey, dan saya selalu selangkan dengan air bali kan, saya dah cerita kat you. Tapi ramai orang dapat impact daripada lemon campur timun, campur halia, campur sadri, dia blend juga. Okey, you boleh tak buat ni dalam you punya blender tu elok, campur air sikit. Kalau nak bagi manis, campur pisang sikit pun boleh. Kadang-kadang saya masuk buah kurma pun boleh. Baik, jus durian Belanda, sirsak. Pernah dengar durian Belanda? Jus isinya pun boleh, campur dengan daunnya pun boleh. Lepas tu kalau daun tu you kena tapis lah, boleh. Okey, yang ni famous. Bahkan orang makan durian Belanda tu sampai setengah biji setiap kali dia nak kena atau dah kena gout. Kawan saya, dia macam orang panggil apa, macam berjanjilah, dia kata tu money back guaranteed, dia recommend kat saya. Tapi saya makan dekat 3 biji tak turun-turun, jadi kita tak sabarlah sebenarnya. Setengah orang cepat baik kan. So tapi buah durian Belanda dengan isinya sekali, atau yang nak buat teh dengan daunnya pun, amalkanlah. Memang Tuhan bagi tu terbaik. Okay, saya percaya.
Yang ni saya sendiri dah cuba. Pernah dengar akar dan batang pokok yang di tepi jalan yang orang tak sangka dia ada impact, susu Nabi. Kan bila you patahkan dia keluar susu macam susu tu, kan? Macam bergetah warna putih susu tu. You ambil ada orang namakan arah tanah pun ada, orang bagi nama lemak ketam pun ada. Rasa you google lah, insyaAllah. Pokok susu Nabi kecil je, dia lebih kurang mungkin 5-6 inci paling tinggi kot. You ambil 3 ataupun 2 batang cukup, dengan akarnya sekali, cuci elok, buang daun. Apa you buat? Masak periuk semua kena belajar. Setiap kali you masuk 3 gelas air, you rebuskan akar dengan batangnya semua sekali. Setelah dibersih elok, jangan masuk apa-apa, biar dia lebih kurang airnya hilang ataupun dah keluar wapnya sampai setengah, tinggal airnya setengah, air itulah diminum. Okey, ditapis dululah, tak payah ambil daun-daun atau akar atau batangnya tu, faham? Okey, buat 2 kali sehari, pagi sekali, petang sekali. Yang ni orang kata memang magic, sehingga kan ada jual kat internet pun. Baik, last 1-2 yang you perlu amalkan ialah citrus fruit yang ada vitamin C. Apa saja yang ada vitamin C memang bagus untuk mententeramkan keradangan ini, seperti lemon, ya. Dan kalau you nak cari buah yang famous untuk gout ni, orang buat kajian adalah buah cherry ataupun buah blueberries ni. Tapi cherry lah selalunya yang famous, sampai ada orang jual dalam botol warna merah merun tu, kan. Yang tu you boleh. Lagi okey, buah-buahan semua jangan risau sangat, cuma tak payahlah ambil terlalu banyak sangat. Maksud saya yang manis tu banyak sangat, walaupun buah punya kemanisan tu saya tidak ada halangan. Okey, lepas tu nuts and seeds, hati-hati, ada kacang yang tak boleh makan, tapi kacang dan legumes, lentil, beans semua secara menyeluruh masih boleh kalau you peringkat tak serius. Cuma kalau orang yang sensitif macam saya, tak boleh kena kacang tanah lah, dia very sensitive. Okey, yang tak boleh saya ialah ikan bilis, yang tak boleh lagi ialah belacan. Belacan kalau bau je dah mula dia rasa macam berapi. So tuan-tuan sekalian, kalau tak baik juga you dah buat semua ni, saya ulang, you kena ambil ubat dahulu untuk melegakan keadaan. Lepas tu you amalkan balik. Pastikan saya kata apa tadi, semua yang tak boleh makan tu jangan makan, air kena cukup, dan masih lagi kita banyak membantu melalui sacha inchi oil. Omega 3 wajib untuk mententeramkan semua radangan, omega 3. Dan kita melalui sacha inchi oil lah, no problem. Dan nombor 2, sejak kebelakangan ni kita dah cuba haba jala pun memainkan peranan. Sebab apa? Ada dalamnya tu ada habatus sauda, termasuklah ada empedu bumi, ada zinc, ada chamomile, ada royal jelly. Memang dia boleh membantu, ya. Vitamin C pun tinggi dalam haba jala tu. Dan last kali, kalau tak baik juga, barulah you cari herba yang saya sendiri untuk menjaga kepuasan supaya boleh sembahyang dan sebagainya, tu namanya RX9, RX10. Maklum sajalah kalau dah 10 tahun kadang-kadang dia punya degil, dan kita dah cuba western medicine pun dah cuba, traditional pun dah cuba, cuma tinggal kadang-kadang inilah nasib Tuhan bagi dah 10 tahun jumpa RX9, RX10. Saya ulang, ini cuma kalau you dah cuba yang basic tadi tak baik, barulah you amalkan RX9, RX10. Sebab dia very powerful, very effective. Tapi yang untungnya, lepas you baik, you boleh tukar balik ke amalan kebiasaan yang saya cerita pada petang ini. Cukup dulu, saya nak tunjuk bukti. Petang ni saya akan buka puasa dengan air ni. Anda semua cuba teka air apa ni? Saya tak cerita tadi kepada anda, air ni pun boleh menjadi penawar kepada gout, namanya air kelapa muda. Dan air kelapa muda ni supaya dia menjadi lebih bagus untuk gout ni, saya selalunya perah dengan ni, nama limau ni lemon, kan besar ni cukup.
So perah dalam ni, ataupun kalau you tak ada ni, ambil limau perut pun boleh lah, limau biasa ni. Okey, sebenarnya pakai limau perut pula, limau kasturi. Buat macam tu, perah dia. Okey, nampak tu? Dah banyak tu cukup. Dia nanti jadi masam-masam manis. Dan untuk buka puasa, sebelum kita pergi sembahyang maghrib, kita ambil 3 buah kurma. Boleh? Dan kalau you nak belajar sistem baru, you koyak ni, you masuk dalam air kelapa muda ni. Jadi makan dengan isi dia, dengan you punya you potong pun boleh, you carik-carikkan dia pun boleh, masuk dalam tu. Boleh kenyang dah pun. Kadang-kadang you rasa macam nak kena makan lagi ke, tapi sebab orang dah hidang dan kita pun kebiasaan, tak salah you buka puasa lepas pada maghrib nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian, jangan saya melatah pula minum sekarang kan. Tapi maksud saya, ini cara untuk salah satu ada kaitan dengan gout sebenarnya. You all lebih banyak resipi-resipi untuk buka puasa kan. So saya dah kata jangan ada sarbat, jangan ada pewarna, jangan ada gula, tolong. Okey, untuk sebenarnya bukan untuk orang gout saja, untuk kita yang lain-lain punya penyakit pun boleh kita bantu untuk tahun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu saya nak cerita pada anda bahawasanya ramai nanti kalau naik balik blood pressure ke, naik balik you punya diabetes ke apa-apa, jangan panik ya. Teruskan perjuangan you. Yang penting ialah air dahulu. Baik, semoga dunia anda dalam keadaan bahagia, dunia bahagia, akhirat syurga. Okey, dan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.